perkembangan agama. Okey, dekat alam Melayu ada 3 cara penyebaran agama. Sebelum ni yang kita belajar. Ingat lagi 3 cara penyebaran agama dekat alam Melayu. Dia melalui apa? Kelas sebelum ni Hindu, Buddha, Islam. tu 3 agama. Cara penyebaran dia, siapa yang sebarkan dia? Daripada siapa? Funan Yang Funan tu ke? Hmm, cara penyebaran dia. Melalui siapa? Dalam peta minda tu kita dah buat dah minggu lepas. Ada dah saya tulis. Awak tengok balik. Ni. Dekat peta minda ni. Okey, agama dekat alam Melayu ni, okey, ada 3 cara penyebaran dia. Apa 3 tu? Ada je kat situ. Awak baca je. Agama Hindu. Tadi. Ni agama. Ni yang atas ni. Cara penyebaran dia? Ni lah 3 ni. Nampak tak ni? Beranan Mubalik. Okey, ni cara penyebaran dia. Okey, peranan mubalik. Okey, melalui pemerintah. Kemudian perkembangan perdagangan, melalui perdagangan. Maksudnya 3 cara ni cara agama Islam tersebar di alam Melayu. Okey, awak ingatlah. Okey, 3 cara ni. Peranan mubalih, mubalih ni maksudnya orang golongan-golongan pendakwah lah. Okey, kemudian pemerintah, okey, raja-raja, sultan, pembesar. Kemudian perkembangan perdagangan melalui aktiviti perdagangan. Tu 3 cara penyebaran agama yang utama di alam Melayu. Okey, perkembangan agama. Ini banyak sikit. Okey, kita tengok bagi setiap kerajaan, kita tengok kerajaan Funan dulu. Saya buat dulu siap-siap. Pertama, Funan. Okey, yang pertama kerajaan Funan, seterusnya kerajaan apa? Dekat buku type. Boleh beritahu, saya malas nak buka. Kerajaan Champa. Champa. Betul. Ikut urutan dia. Champa. Betul. Okey, yang ketiga kerajaan Angkor. Angkor. Funan, Champa. Okey, yang keempat kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Okey, lagi kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Lagi? Kedah Tua. Kedah. Okey, kerajaan Kedah Tua, last sekali Ganggar Negara. Betul? Okey. Okey. Jadi hari ni kita tengok tujuh kerajaan ni cara perkembangan agama bagi tujuh kerajaan ni. Keluarkan sikit.
Sunan Champa, Angkor, Sriwijaya, Kedah Tua, Gangga Negara. Okey, ada 7. Okey, untuk kerajaan Funan. Okey, awak tengok dekat buku teks awak tu. Okey, kerajaan apa yang tersebar dekat agama apa yang disebarkan di dalam kerajaan Funan tu? Hindu dengan Buddha. Okey, agama yang disebarkan adalah yang pertama agama Hindu, yang kedua Buddha. Okey, ada 2 agama yang disebarkan dalam kerajaan Funan. Okey, siapa yang berperanan dalam menyebarkan agama Funan? Agama Hindu Buddha dalam kerajaan Funan ni? Fan Shiman Okey, Fan Shiman. Okey, Fan Shiman ni siapa dia? Raja Funan. Okey, Raja Funan. Okey, antara Raja Funan yang mengambil peranan besar terhadap perkembangan agama Buddha termasuklah Fan Shiman. Maksudnya Fan Shiman ni lah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di kerajaan Funan ni. Jadi maksudnya penyebaran agama di dalam kerajaan Funan ni dia lebih kepada penyebaran secara peranan mubalik ke, pemerintah ke, perdagangan. Awak rasa mana? Cara penyebaran dia lebih kepada Peranan mubalik. ya ke? Fan Shiman tu siapa? Raja pemerintah. Jadi cara penyebaran dia adalah melalui pemerintah. Itu cara penyebaran dia. Okey. Ni Fan Shiman. Saya ambil ni lah. Okey, antara ialah Fan Shiman. Okey, kita ringkaskan ayat dia. Raja Funan berperanan terhadap perkembangan agama Buddha. Okey, kita pendekkan sikit ayat ni. Okey, untuk kerajaan Funan, okey, dia punya pemerintah dia lah. Okey, Raja Funan iaitu Fan Shiman, dia yang berperanan dalam perkembangan agama Buddha dekat kerajaan Funan ni. Okey, bukti penyebaran agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan Funan ni, okey, dekat sini dia ada beritahu. Okey, Candi Buddha. Okey, Candi Buddha Buddha tinggalan kerajaan Funan ialah Candi Go Chai Ti. Okey, bukti dia
bukti penyebaran agama Hindu dan Buddha di kerajaan Funan ni adalah dengan adanya tinggalan candi Buddha iaitu candi Gochaiti. Ya, kena ingatlah ni. Okey. Okay. Ni bagi kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan dah. Okey. Okey, seterusnya kerajaan Champa. Okey, untuk kerajaan Champa agama apa yang disebarkan dalam kerajaan Champa ni? Hindu. Okey, agama Hindu saja. Uh-uh. Okey, agama disebarkan adalah agama Hindu. Dia ada dua cikgu tapi agama Hindu dulu lepas tu baru Islam dia kata. Oh, Islam mula tersebar. okey, agama Islam. Maksudnya ada dua lah. Okey, dia ada bagi tahu tak tarikh bila? Tahun bila? Tak ada. Agama Hindu sejak abad keempat. Kalau Islam, kerajaan Champa semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Okey, Hindu abad keempat. Abad keempat. Okey, Islam abad ke? 14. Okey, abad ke-14. Okey. Ya, dia kata kat sini agama Hindu tersebar dalam kalangan masyarakat kerajaan Champa sejak abad keempat. Maksudnya abad keempat ni dah berlakunya penyebaran agama Hindu dalam kerajaan Champa ni lah. Okey, semasa pemerintahan Baldavarman. Ni kena ambil ni. Okey. Agama Hindu ni, okey, dia tersebar pada zaman pemerintahan Baldavarman. Okay, dia mendirikan candi Hindu di lembah sungai Mison yang dikenali sebagai Sivra Badresvara. Okay, ini satu. Kemudian satu lagi dekat Ponaga. Saya gunalah semua senang. Okay, ini penting isi ni.
Okey, dia mendirikan candi Hindu. Okey, yang pertama di lembah Sungai Mison. Kemudian yang kedua okey, di Ponaga. Okey, Okey, untuk agama Hindu, okey, dia di bawah pemerintahan Bandar Varman. Okey, masa pemerintahan dia, dia dirikan candi Hindu di lembah Sungai Mison. Okey, yang dikenali sebagai Siva Badreswara dan satu lagi di Ponaga. Jadi ada dua tempat lah. Okey, dia dirikan dia punya candi dia. Oh, ni ada satu lagi agama Buddha pun ada. Sekejap, ada baru join. Okey, agama yang kedua adalah agama Buddha, bukan agama Islam. Tapi dia tak bagi tahu tarikh bila. Okey, okey, yang kedua candi Dongduang. Okey, ni bukti penyebaran agama Buddha. Maksudnya dekat kerajaan Champa ni bukan dua kerajaan saja. Bukan dua agama sajalah. Okey. Yang pertama agama Hindu, yang kedua Buddha, yang ketiga barulah agama Islam. Okey, tapi agama Buddha dia tak beritahu bila penyebaran dia. Okey, Islam tersebar pada abad ke-14. Okey. Dia tersebar di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Okey. Okey, jadi untuk kerajaan Champa, okey, Cikgu nombor 2 tekan nombor 3. nombor 2, nombor 3. Oh, okey. Okey, jadi untuk kerajaan Champa ni lah. Okey, awak kena ingat ada 3 agama. Okey, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Okey, bukti penyebaran agama Hindu adalah di bawah pemerintahan Bandar Varman. Awak kena ingatlah ni, Bandar Varman ni. Okey. Bukti dia, apa bukti yang mengatakan di bawah pemerintahan Bandar Varman berlakunya penyebaran agama Hindu? Okey, buktinya
Badavarman ni dia mendirikan candi. Candi Hindu. Yang pertama dia dirikan di lembah Sungai Mison, yang dikenali sebagai Siva Badrasvara, dan satu lagi di Ponagar. Ada dua candi yang dia bina. Untuk agama Buddha, bukti penyebaran dia ada candi Dongduong. Ni bukti penyebaran agama Buddha di Champa. Untuk Islam pula, dia berlaku semasa zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin, pada abad ke-14. Bukti dia ni. Tak ambil lagi. Batu bersurat. Ni bukti penyebaran agama Islam di kerajaan Champa. Bukti penyebaran agama Islam adalah dengan penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panduranga. Ini adalah bukti penyebaran agama Islam lah. Dekat kerajaan kerajaan Champa ni. Sekarang dah siap dua kerajaan. Kerajaan Funan dan kerajaan Champa. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Tak ada seterusnya kita pergi kepada kerajaan Angkor. Dalam kerajaan Angkor ni ada berapa agama? Dua. Ada dua. Hindu dengan Buddha. Hindu dengan Buddha. Kita tengok agama Hindu dulu. Salin semua dulu senang. Agama disebarkan. Yang pertama tadi awak cakap agama Hindu Agama Hindu. Agama dia kata kat sini agama Hindu menjadi anutan utama dalam kalangan masyarakat kerajaan Angkor. Sejak kerajaan ini diasaskan dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II. Tulis kat sini dulu. Agama Hindu. Agama Hindu ni dia wujud pada sejak kerajaan ini diasaskan. Menjadi gemilang di bawah pemerintahan di bawah pemerintahan siapa? Suryavarman. Suryavarman II. Dia menjadi, maksudnya dia kuat lah di bawah pemerintahan Suryavarman II. Bukti
bukti kemasyhuran dia. Okey, yang pertama adalah Candi Angkor Wat. Okey, Candi Angkor Wat ni famous lah. Okay, kalau sebut je Candi Angkor Wat, orang kenal lah Candi Angkor Wat ni macam mana. Okey, ni bukti kemasyhuran dia. Okey, ni untuk agama Hindu. Okey, kemudian ada satu lagi agama yang wujud selepas tu. Okey, agama Buddha. Okey, agama Buddha dia mengambil peranan seterusnya. Okey, selepas agama Hindu. Okey, agama Buddha ni semasa pemerintahan siapa? Jayavarman. Okey, di bawah pemerintahan Jayavarman. Okey, agama Buddha ni dia mula disebarkan semasa pemerintahan Jayavarman. Berapa ni? Huruf ni 5, 6. 5 tak silap. 5, bukan 5. Alamak. 5, 6, 7. Sekejap saya cek balik. Huruf Roman saya. Biasanya macam 7. 7 Betul lah 7. Okey. Semasa pemerintahan Jayavarman 7. Saya tulis nombor 7 kat sini, senang awak nak ingat nombor dia. Okey, ni letak kat atas. Okey, jadi abad di Angkor ni, okey, mula-mula sekali pada mula kerajaan dia diasaskan, dah wujud agama Hindu. Okey. Dia berpandukan agama Hindu lah. Okey, oleh dia punya raja dia, Suryavarman II. Okey, lepas tu raja yang seterusnya, okey, Jayavarman VII. Maksudnya Jayavarman ni raja dia ada 7 orang. Maksudnya Jayavarman I, Jayavarman II, Jayavarman III, sampailah Jayavarman ke-7 ni, dia sebarkan agama Buddha pula. Dia samalah macam kita punya sultan. Sultan kita pun ada juga sultan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, bukan Jayavarman 7 ni nama dia Jayavarman 7, tak. Dia Jayavarman ni maksudnya dia punya nama sultan. Okey, Jayavarman yang ke-7. Okey, jadi lepas 7 orang sultan, barulah agama Buddha ni disebarkan di kerajaan Angkor. Okey, selesai 3 kerajaan. Okey, seterusnya kerajaan Sriwijaya. Ada berapa agama disebarkan dalam kerajaan Sriwijaya? Agama Buddha satu je. Okey, ada satu sahaja. Okey, untuk kerajaan Sriwijaya.
Okey, agama disebarkan dalam kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha. Okey, agama Buddha ni dia wujud pada abad ke berapa? Sejak abad ke berapa? Abad ke-7. Okey, pada abad ke-7 dia dah jadi pusat kegiatan agama. Okey, pendeta Buddha bernama Ai Sing dari China pernah datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab agama Buddha. Okey, ini awak kena ingat ni. Okey. Dia pendeta ni maksudnya ni lah orang panggil. Dalam penyebaran dia mubalih, peranan mubalih. Okey, kalau dekat Sriwijaya tadi dia melalui peranan mubalih. Dia berbeza dengan Funan. Funan melalui pemerintah. Okey, Champa pun sama juga melalui pemerintah. Okey, Angkor pun sama juga melalui pemerintah. Okey, untuk Sriwijaya cara penyebaran dia melalui peranan mubalih ni. Inilah peranan mubalih. Inilah yang dipanggil mubalih ni, pendeta Buddha. Okey. Daripada China, dia datang Sriwijaya, dia belajar bahasa Sanskrit. Okey, dulu dekat Sriwijaya ni dia gunakan bahasa Sanskrit. Okey, jadi dia belajar bahasa Sanskrit, kemudian dia dia ubah bahasa. Sebelum tu bahasa dia bahasa Cina lah, sebab dia kan daripada Cina. Okey, kitab dia menggunakan bahasa Cina. Jadi dia nak sebarkan agama Buddha ni dalam kerajaan Sriwijaya, takkan dia nak bagi orang baca kitab Cina. Orang mana faham. Jadi dia datang ke Sriwijaya. Okay, Ai Sing ni dia datang ke Sriwijaya. Dia belajar bahasa Sanskrit. Kemudian dia terjemahkan kitab-kitab agama Buddha ni dalam bahasa Sanskrit. Jadi itulah peranan dia. Maksudnya agama Buddha ni disebarkan melalui peranan mubalih. Okey, bukti dia Okey, bukti dia Candi Muara Jambi. Okey, Candi Bahar dan Candi Muara Takus. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, ada 3. Tiga bukti penyebaran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Okey, dah siap untuk Sriwijaya. Ni je. Okey, seterusnya kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dengan Sriwijaya ni dia dekat mana? Ingat lagi tak sebelum ni saya bagi tahu? Kalau sekarang ni dah jadi negara apa? Belah-belah sini, belah-belah kerajaan dia ni. India. India. Apa?
Kerajaan Sriwijaya dengan Majapahit sekarang India. ni dah jadi kerajaan apa? Ya ke India? Indonesia. Indonesia. Okey, ni kerajaan Indonesia. Sekarang ni dikenali sebagai Indonesia lah. Okey, Sriwijaya dengan Majapahit ni. Okey. Oh, banyak Majapahit ni. Kopi dulu. Okey, untuk Majapahit, ada berapa agama disebarkan dekat Majapahit? 3. Okey, ada 3. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama Hindu. agama Hindu. Okey, kalau kerajaan alam Melayu ni, kalau awak tengok, kerajaan yang pertama disebarkan kebanyakannya adalah kerajaan Hindu. Okey, sebab agama Hindu ni adalah antara agama yang terawal sekali dekat dunia ni. Okey, agama Hindu, kemudian muncul agama Buddha. Okey, barulah agama Islam. Okey, agama Kristian dengan Islam mana dulu? Awak rasa Islam dulu. ya ke Islam dulu? Nanti awak tanya balik Ustazah awak, agama Islam dengan Kristian mana dulu wujud? Sebab apa agama Islam tu wujud? Awak tanya Ustazah awak nanti. Awak belajar dengan siapa? Ustazah Ruhaya kan? Awak tanya dia. Agama mana wujud dulu? Kristian ke Islam? Saya tak nak bagi tahu jawapan. Saya tahu jawapan dia. Sebab apa agama Islam tu muncul? Dia ada sebab dia. Okey, ini agama Hindu. Yang kedua, agama Buddha. Okey, yang ketiga, okey, untuk agama Hindu dan Buddha ni dalam kerajaan Majapahit ni dia berkembang serentak. Maksudnya dia orang kata sama-sama naik. Okey, dia bukan agama Hindu dulu wujud, kemudian agama Buddha sampai, tak. Dia sama-sama disebarkan dalam kerajaan Majapahit ni. Okey. Dia berkembang serentak dan saling mempengaruhi dalam kalangan masyarakat kerajaan Majapahit. Okey. Hayam Wuruk telah menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dipanggil Tripaksa pada abad ke-14. Hayam Wuruk ni lebih kurang macam ni lah, orang yang berpengaruh lah. Okey, disatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha ni dia jadikan satu. Okey, yang dipanggil Tripaksa. Ni awak kena ingat ni, Tripaksa. Okey, yang bertanggungjawab adalah Hayam Wuruk. Okey, dia yang menyatukan dua-dua aliran agama Hindu dan agama Buddha, dia jadikan satu. Okey, yang dipanggil Tripaksa. Okey, bukti penyebaran agama bagi agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan Majapahit adalah Candi Jabong. Okey, seterusnya Candi Sukuh dan juga Candi Brahu. Brahu. Okey, ni adalah bukti penyebaran
agama Hindu dan Buddha di kerajaan Majapahit ni. Okey, lepas agama Hindu, agama Buddha wujud dekat kerajaan Majapahit, barulah datang agama Islam. Okey, agama Islam. Okey, agama Islam ni dia wujud pada abad ke berapa? Ke-14. Okey, abad ke-14. Okey, pada abad ke-14 muncullah kerajaan Islam. Okey, bukti dia. Bukti Okey, bukti kewujudan agama Islam adalah Wu Ping. Wu Ping ni orang Wu Ping, pegawai kerajaan Ming, beragama Islam, dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. Okey, ni bukti pertama. Okey, bukti kedua dia pula Gan Eng Choi. Okey, Gan Eng Choi, pegawai yang beragama Islam, juga pernah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban. Tuban ataupun dikenali sebagai kota pelabuhan Majapahit. Ini bukti wujudnya agama Islam di kerajaan Majapahit ni. Okey. Poin last sekali, lepas kerajaan Majapahit ni runtuh. Runtuh maksudnya dah tak ada lah. Dah tak ada pemerintah, dia dah hancur lah maksudnya. Wujud kerajaan Demak. Kerajaan Demak ni lah yang mengambil alih sebagai pusat pengajian agama Islam terbesar di Jawa. Okey. Pada abad ke-16. Okey, dah selesai untuk Majapahit. Majapahit panjang sikit. Okey, tinggal lagi 2. Okey, seterusnya kerajaan Kedah Tua. Okey, Kedah Tua. Yang ni kerajaan, 2 kerajaan ni dekat negara mana sekarang ni? Kedah Tua ni dekat mana sekarang ni? Sama pun Kedah. Kedah dekat mana Kedah? Malaysia. Okey, ni dekat Malaysia lah sekarang ni. Lebih dikenali sebagai Malaysia. Okey, untuk kerajaan Kedah Tua dan Ganggar Negara ni tak banyak sangat dia punya maklumat dia. Okey, agama yang disebarkan dalam kerajaan Kedah Tua ni ada berapa? Buddha dengan Hindu. Buddha, Hindu, Islam. Okey, agama Buddha. Okey, agama Buddha ni diamalkan sejak abad ke-5. Okey, yang kedua agama Hindu. Okey, agama Hindu. Okey, lepas agama Buddha disebarkan di dalam kerajaan Kedah ni, okey, pada abad ke-5. Saya buang lain ni. Okey, okey, kemudian wujud agama Hindu. Okey, lepas agama Hindu, agama Islam.
Islam. Okey, agama Islam disebarkan pada abad ke-12. Abad ke-12. Okey, pemerintah Kedah yang ke-9 iaitu Raja Debaraja II, okey, telah memeluk agama Islam pada 1136. Okey, tahun 1136. Ni je. Tak banyak pun dia punya penerangan tentang kerajaan Kedah. Okey, last sekali kerajaan Gangga Negara. Okey, untuk kerajaan Gangga Negara, agama yang disebarkan. Agama Buddha. Agama Buddha. Okey, agama disebarkan adalah agama Buddha. Agama Buddha. Bukti penyebaran agama Buddha. Okey, bukti penyebaran agama Buddha. Okey, dalam kerajaan Gangga Negara ni bukti dia apa? Penemuan arca. Arca. Tahu tak arca ni apa? Tak. Dia macam arca ni macam orang kata dia macam patung macam patung-patung ataupun benda yang dibuat daripada tanah liat lah macam tu. Okey. Kalau macam kan kalau kita tengok orang buat arkeologi dia jumpa apa tembikar tu lebih arca lah tu. Okey, benda yang dibina dari tanah liat. Okey, patung Buddha, tu bukti penyebaran agama Buddha lah dekat kerajaan Gangga Negara ni. Okey, penemuan arca Buddha di Lembah Kinta. Okey, turut ditemui patung Buddha Avalokitesvara di Bido, Perak. Ni dia punya ni lah Tuhan dia dulu lah ni. Okey, arca ini bertarikh abad ke-6 hingga ke-9 Masihi. Maksudnya agama Buddha ni dekat Gangga Negara ni pada abad ke-6 hingga ke-9 dah ada dah dekat kerajaan Gangga Negara ni. Okey, kalau orang nak tahu agama ni wujud bila dekat kerajaan tu, dia akan tengok kepada dia punya ni lah peninggalan-peninggalan dia. Dia akan buat proses orang panggil nak tahu tarikh dia. Dia tarikh sesuatu benda tu. Yang bila dia tahu tarikh umur sesuatu benda, dia boleh agak lah. Okey, kerajaan ni agama dia disebarkan pada tahun bila. Kalau macam ni Gangga Negara ni maksudnya pada abad ke-6 ni dah ada dah agama Buddha dengan agama Buddha di kerajaan Gangga Negara ni. Okey, pada abad ke-6 hingga abad ke-9 Masihi. Okey, dah siap semua.
Okey dah. Okey, jadi ni lah yang untuk yang kita belajar hari ni. Apa saya ambil daripada sini? Silap. Padam balik. Aish. Hmm. Okey. Okey, agama utama alam Melayu, okey, yang kita belajar, okey, Hindu, Buddha, Islam. Okey, cara penyebaran dia ada 3 cara: peranan mubalih, pemerintah dan melalui perdagangan antarabangsa. Okey, lepas tu kita tengok perkembangan agama ni bagi setiap kerajaan ni. Okey, untuk kerajaan Funan, okey, agama yang disebarkan adalah agama Hindu dan Buddha. Okey. Dia disebarkan melalui peranan pembesarlah pemerintah. Kemudian kita tengok kerajaan Champa pula. Okey, kerajaan Champa ada 3 agama yang disebarkan, iaitu Hindu, Buddha dan juga agama Islam. Okey, untuk agama Champa ni juga dia punya penyebaran dia melalui pemerintah. Okey, untuk seterusnya kerajaan Angkor, kita belajar kat sini, okay, ada 2 agama yang disebarkan, iaitu agama Hindu dan agama Buddha. Okay, dekat sini pun sama juga, cara penyebaran dia melalui pemerintah juga. Okay, seterusnya kerajaan Sriwijaya. Okay, agama yang disebarkan adalah agama Buddha. Okay. Tapi agama kerajaan Sriwijaya ni dia punya cara penyebaran dia lain sikit. Bukan melalui pemerintah, tapi melalui apa tadi yang saya cakap tadi? Icing ni siapa dia? Tuhan diorang, pendeta. Bukan Tuhan, Pendeta. pendeta. Okey. Melalui pendeta. Kalau macam tadi melalui pemerintah, ini melalui peranan bukan pendeta, mubalih. Okey, peranan mubalih. Okey, kemudian kerajaan Majapahit. Okey, dalam kerajaan Majapahit ada berapa agama? 3. Okey, ada 3 agama yang disebarkan. Okey. Agama Hindu dan Buddha, dia disebarkan secara serentak. Okey. Bila disebarkan secara serentak, okey, Hayam Wuruk dia wujudkan satu aliran untuk dia gabungkan agama Hindu dan Buddha ni, yang dipanggil apa? Digabungkan. Disatukan aliran agama Hindu dan Buddha ni, dia panggil apa? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk tu orang tu. Dia yang bertanggungjawab, dia yang Tripaksa. satukan. Okey. Awak ingat paksa, kena paksa. Maksudnya orang agama Hindu dan agama Buddha ni dia kena paksa dekat kerajaan Majapahit ni satukan aliran dia. Awak ingat kena paksa, ingat tripaksa. Aliran dia dipanggil tripaksa. Okey. Kemudian barulah agama Islam wujud dekat kerajaan Majapahit ni. Okey, kemudian kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua ada 3 agama. Okey. Sama juga kerajaan agama Buddha, agama Hindu dan juga agama Islam. Okay, tak banyak sangat maklumat yang tahu. Okey, last sekali kerajaan Gangga Negara. Okey, agama apa? Buddha. Okey, agama Buddha. Okey, bukti dia dengan penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kinta dan juga patung Buddha di Bido, Perak. Okey, itu sahaja. Okay, ada lagi tak? Okey. Dah. Okey, untuk 4.1 ni, ni sahaja yang awak tahu. Okey, ingat lagi tak
agama tu apa, kepercayaan tu apa. Ni awak kena baca balik lah. Awak kena ingatkan lah. Okey, kepercayaan ada dua, animisme, dinamisme. Okey. Okey, nanti untuk next class, kita akan masuk sebelah sini pula. Okey, keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Ni awak boleh baca dululah. Okay, sebelum kita buat kelas nanti, next class, awak boleh baca dulu. Banyak juga ni. 4.2 ni. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada Awak lepas ni kelas apa? Pendidikan Islam. Oh, pendidikan Islam. Pukul 10 Ha. Okey, ada 15 minit lagi. Bolehlah rehat sekejap. Okey, kalau tak ada apa-apa, kelas kita sampai sini je lah.